Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri yang ke-23 dan kita pun telah berada pada riwayat yang ke-153 secara keseluruhan, masih lagi pada tajuk Kitabul Iman, hadis-hadis yang membicarakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Namun sebelum kita teruskan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al-huda wad dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan Facebook maupun TikTok. Ahlan-ahlan Yunus Nus, kemudian Mardiana Abdul dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita dah berada pada bab yang ke-12. Yang mana pada bab ini Imam Muslim membawakan hadis yang telah diletakkan tajuk oleh Imam Nawawi dengan tajuk Babu Bayani Adadi Syu'abil Iman. Bab pada hadis-hadis yang menerangkan berapakah jumlah cabang-cabang iman, berapakah jumlah pecahan cabang-cabang iman. Wa afdaliha, dan apakah tingkatan iman yang paling afdal, paling terbaik. Wa adnaha, dan apakah cabang iman yang paling rendah. Wa fadilatil haya, dan kelebihan mempunyai sifat malu. Wa kaunihi, dan orang yang mempunyai sifat malu itu adalah sebahagian daripada iman. Riwayat 153, baca sanadnya. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-iman, iman, bid'un wa sab'una atau bid'un wa sittuna syu'bah, mempunyai lebih daripada 70. Kemudian perawi syu'bah pada waktu itu mempunyai keraguan sama ada Nabi sebut lebih daripada 70 ataupun lebih daripada 60 syu'bah cabang. Iman mempunyai cabang yang pelbagai. Apakah cabang tingkatan paling tinggi iman? Fa'afdaluha, maka sabda Nabi SAW yang paling tinggi, yang paling afdal, qawlu la ilaha illallah, adalah ucapan la ilaha illallah. Ucapan isbat dan nafi. Tiada Tuhan, tiada perkara yang lebih layak pada waktu itu disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan serendah-rendah cabang dan tingkatan iman adalah imatatul adza, mengalihkan sesuatu yang boleh menyakitkan orang ramai manusia, anit tariq, daripada jalan. Kita nampak ada sesuatu, benda yang boleh mendatangkan mudarat. Contohnya nampak tayar, contohnya nampak paku, contohnya nampak pada waktu itu ada ranting pokok dan sebagainya. Kita alihkan, maka itu pun termasuk daripada iman. Kemudian sabda Nabi SAW, wal haya'u, dan sifat malu, syu'batun minal iman, merupakan salah satu daripada cabang-cabang iman. Maka dalam hadis ini ada percanggahan, bukan percanggahan, keraguan.
Perawi ragu sama ada perkataannya adalah perkataannya, terima kasih banyak-banyak Ummi Abi, terima kasih banyak-banyak. Ahlan-ahlan Ijzali, Hashim dan juga sahabat-sahabat yang lain. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka ada keraguan pada perawi. Sama ada cabang-cabang iman itu lebih daripada 70, bid'un wa sab'un, ataupun lebih daripada 60. Maka untuk itu kita nak lihat pada baris yang ke-24, baris yang keempat. Maka kata Imam Nawawi, warawahul Bukhari fi awalil kitab min riwayatil Aqadi. Imam Bukhari telah menukilkan di awal kitab daripada periwayatan Al-Aqadi dengan perkataan bid'un wa sittun bila syak. Dalam riwayat Bukhari, riwayat ni adalah lebih 60 cabang iman, tidak ada keraguan. Maksudnya tidak ada syak sama ada lebih 60 ataupun 70. Ini satu. Namun, warawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Abu Dawud dan Tirmizi telah meriwayatkan daripada riwayat Suhail dengan bid'un wa sab'un bila syak. Lebih daripada 70 tanpa syak. Maka lebih daripada 60 itu riwayat Bukhari. Lebih daripada 70 Abu Daud dan Tirmizi. Warawahu Tirmizi, dan Imam Tirmizi ada menukilkan daripada sanad yang berbeza, dan dalam riwayat tersebut menyebut arba'atun wa sittun, 64 cabang. Iman mempunyai 64 cabang. Waqtalafal ulama fir rajihah. Maka para ulama berbeza pendapat mana satukah yang lebih rajih. Ada mengatakan bahawa lebih daripada 60 lebih cabang iman riwayat itu yang lebih kuat. Ada mengatakan 70 lebih cabang iman riwayat itu yang lebih kuat. Sebab ada 60 lebih ataupun 70 lebih. Minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pandangan Qadhi Iyad yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, apa kata Qadhi Iyad? As-sawabu ma waqa'a fi sa'iril ahadith wa li sa'ir ruwah bid'un wa sab'un. Riwayat yang lebih sahih adalah riwayat yang datang dengan perkataan bahawa cabang iman itu lebih daripada 70, bid'un wa sab'un. Dan juga ada pandangan yang lain yang kita boleh baca selepas daripada itu. Apakah maksud perkataan al-bid'u yang kita biasa dengar? Dalam hadis tadi ada perkataan bid'un wa sab'un, lebih 70. Ada bid'un wa sittun, lebih 60. Apakah maksud al-bid'u dalam bahasa Arab? Lihat kepada Syarhul Gharib, jumpa ke tak? Okey, maka wal bid'u fil adad ma baina thalasi wal ashar. Jumlah di antara 3 hingga 10. Maka itu dikenali sebagai al-bid'u secara ringkas. Dan kemudian ada perbahasan-perbahasan yang lain yang kita boleh baca di situ. Okey. Kemudian baris bawah pula 2, 4, 6, 8, 11 daripada bawah. Pandangan Imam Abu Hatim Ibn Hibban. Maka apakah pandangan Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala? Maka Imam Nawawi menukilkan, tatabba'tu, kata Imam Abu Hatim Ibn Hibban, aku telah mencari-cari akan maksud daripada hadis ini, muddatan untuk satu tempoh yang lama. Macam mana nak dapatkan yang cabang iman itu adalah 70 lebih. 70 lebih. Maka Imam Abu Hatim Ibn Hibban telah mencari amalan-amalan, kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan. Sebab itu beliau berkata, wa'adattu ta'at, lalu aku telah mengumpulkan semua amalan-amalan baik yang pada waktu itu ada kaitan dengan perkataan iman yang Nabi sebut. فَإِذَا هِيَ تَزِيدُ عَلَى هَذَا الْعَدَدْ شَيْئًا كَبِيرًا. Maka jumlahnya terlalu banyak, lebih daripada 70. فَرَجَعْتُ إِلَى sunan. Maka aku hanya ambil daripada hadis-hadis sahaja. فَعَدَدْتُ, dan aku mengira setiap ketaatan yang Nabi SAW telah mengiranya daripada iman, maka jumlahnya kurang daripada 70. فَرَجَعْتُ إِلَى kitabillah, maka aku kembali kepada Al-Quran. فَقَرَأْتُهُ بِالتَّدَبُّرِ, aku membaca Al-Quran dengan tadabbur. وَعَدَدْتُ كُلَّ طَاعَةٍ, kata Ibn Hibban, dan aku telah mengira setiap kebaikan yang Allah
telah menyertakan kebaikan itu dengan keimanan, maka jumlahnya pada waktu itu pun kurang daripada 70. Fadhamamtu, maka akhirnya aku menggabungkan ketaatan-ketaatan yang disebutkan bersama dengan iman daripada Al-Quran dan hadis, aku gabungkan. Maka kata Abu Hatim Ibn Hibban, maka jumlahnya pada waktu itu adalah sebanyak 79 cabang ilmu. 79. La tazidu alaiha, tiada penambahan, wala tankus, dan tiada pengurangan. Fa'alimtu, maka aku pun faham, anna muradan Nabi, bahawa maksud daripada Nabi cabang iman itu lebih daripada 70 adalah apabila digabungkan daripada Al-Quran dan hadis baginda Nabi SAW. Lalu kat mana kita nak baca apa cabang-cabang iman tersebut secara detail, setiap perbuatan dan amalan? Kata Imam Nawawi, wa dzakara Abu Hatim jami'a dzalik fi kitab wasfil imani wa syu'abih. Abu Hatim ada menukilkan perkara itu semuanya dalam kitab beliau Wasful Iman, penerangan tentang iman, wa syu'abih, dan cabang-cabangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sabda Nabi, wal haya'u syu'batum minal iman. Terus baca. Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah imatatul adha, mengalihkan sesuatu daripada jalan, daripada mengganggu manusia. Terus. Terus. 155, terus. Nabi SAW telah mendengar rajulan, ada seorang lelaki, ya'izu, menegur, memberi nasihat, akhahu, kepada saudaranya, adik-beradiknya, fil haya, berkenaan tentang sifat malu. Apakah maksud dia memberi nasihat dan tegur? Bukan bermaksud dia suruh saudaranya pada waktu itu berasa malu, tidak. Maka sebab itu kita lihat pada baris yang keempat, maksudnya ayyanhahu anhu, dia melarang saudaranya daripada mempunyai bagi pandangannya sifat terlalu malu. Wa yuqabbihu lahu fi'lah, dan pada waktu itu mengatakan buruk sikapnya seperti itu. Wa yuzajjiruhu an kathratih, dan memberi amaran jangan melampau-lampau dalam mempunyai sifat malu. Maka Nabi bila dengar, Nabi kata, sifat malu ni lah bagus, sifat haya ni lah bagus. Maka Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman, sifat malu adalah sebahagian daripada iman. Terus baca. Maka dalam riwayat ini disebut bahawa kedua lelaki ini daripada golongan Ansar. Marra bi rajulin, Nabi melewati seorang lelaki minal Ansar, daripada golongan Ansar, yang itu akhah, yang sedang memberi nasihat kepada saudaranya. Terus. Daripada sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, yuhaddits, beliau meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, al haya'u, sifat malu, la ya'ti, tidak datang, illa bi khairin, kecuali hanya membawa kebaikan. Sifat malu hanya membawa baik. Walaupun zaman kita orang kata, kau ni terlalu pemalu, segan dan sebagainya. Maka tidak. Sifat pemalu hanya membawa kepada kebaikan. Okey. Maka apakah sifat malu yang kita nak ambil berat?
Kenapa sifat malu dikira sebahagian daripada iman? Jom kita lihat baris yang kelima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan baris yang kelima, sekejap. Mana tadi? Baris yang kedua. Minta maaf. Maka kata Imam Nawawi, wa innama haqiqatul haya. Maksud sifat malu yang dimaksudkan bahawa sifat malu adalah sebahagian daripada iman adalah khulukun, satu sikap yab'ath, yang pada waktu itu menjadikan ala tarkil qabih, pemiliknya pada waktu itu meninggalkan perbuatan yang buruk, wa yamna, dan menghalang minat taksiri fi haqqi dzil haq, daripada berlakunya kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat malu. Malu kepada Allah, malu untuk melakukan dosa, malu untuk beribadah ala kadar, untuk melakukan sesuatu perintah Allah ala kadar. Maka itulah sifat malu yang dimaksudkan, yang merupakan sebahagian daripada iman. Sallallahu alaihi wasallam. Terus maka Imran bin Husain dia sedang ceritakan hadis Nabi. Tiba-tiba Bushair bin Ka'ab dia menukilkan sesuatu bukan hadis Nabi, daripada kata-kata hikmah. Itu yang membuatkan Imran bin Husain pada waktu itu tidak suka perbuatan seperti itu. Maka Imran bin Husain menyebut, Imran bin Husain menyebut bahawa sifat malu tidak datang kecuali hanya membawa kebaikan. Faqala Bushair bin Ka'ab. Maka Bushair bin Ka'ab berkata, innahu maktubun fil hikmah. Sesungguhnya ada tertulis dalam kata-kata hikmah. Anna minhu, bahawa sesungguhnya daripada sifat malu. Waqar, lahirnya pada waktu itu kewibawaan. Wa minhu, dan daripada sifat malu. Sakinatan, akan membawa ketenangan. Walaupun sebenarnya betul, tak ada masalah. Cuma kata-kata itu tak sepatutnya diungkapkan ketika mana diperdengarkan sabdaan Nabi SAW. Maka Imran berkata, uhaddithuka an Rasulillah, aku bercerita sesuatu daripada Nabi SAW, wa tuhaddithuni, dan kamu menukilkan kepadaku an suhufi, daripada lembaran-lembaran yang kamu baca. 158 riwayat yang lebih kurang sama, cuma lebih detail. Terus maka kata perawi, kami sedang duduk bersama dengan Imran bin Husain, kata Abu Qatadah, fi rahtim minna, bersama sekelompok daripada golongan kami. Wafina, dan daripada kalangan kami ada seseorang yang bernama Bushair bin Ka'ab. Maka pada waktu itu kata Bushair bin pada waktu itu Imran bin Husain menceritakan hadis kepada kami dengan berkata, Nabi SAW telah bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Sifat malu hanya membawa kebaikan keseluruhannya. Maka ketika mana awqala, ataupun pada waktu itu Imran bin Husain menukilkan yang Nabi bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Sifat malu semuanya hanya membawa kebaikan. Maka berkata Bushair bin Ka'ab, inna lanajidu, sesungguhnya kami mendapati fi ba'dil kutub, pada sebahagian penulisan, awil hikmah, ataupun kata-kata hikmah, anna minhu, bahawa daripada sifat malu, sakinatun, datangnya ketenangan, wa waqaran, dan pada waktu itu kewibawaan, lillahi, apabila ianya kerana Allah. Qal, dan kemudian pada waktu itu beliau berkata, wa minhu du'fun, dan daripadanya ada kelemahan. Ada kelemahan maksudnya apa? Dia cuba berkata, lihat kepada baris yang kedua, 4, 6. Baris yang ke-6 daripada bawah, minhu du'fun ay ba'da sama'ihi qawlan nabi innahu khairun kulluh. Bagi pandangan dia, riwayat yang cuba disampaikan oleh Imran bin Husain pada waktu itu adanya du'uf, adanya
kelemahan bagi pandangan Bushair bin Ka'ab. Maka pada ketika mana Imran bin Husain dengar begitu, faghadiba Imran, dia pun marah sehingga menjadi merah kedua matanya. Lalu dia berkata, ala ara uhaddithuka, bukankah aku melihat, aku menceritakan kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'aridu, dan kamu membawa perkataan lain untuk menentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imran bin Husain pada waktu itu mengulangi hadis tersebut. Fa'ada Bushair, maka Bushair pun pada waktu itu dia ulang kata-kata dia. Faghadiba Imran, bertambah marah Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Fama zilna nakul, maka terus menerus kami, kata Abu Qatadah, cuba memujuk Imran dengan kata-kata innahu minna ya Aba Nujaid, sesungguhnya Bushair ini sebahagian daripada kita wahai Abu Nujaid. Innahu la ba'sa bih, beliau ini tidak ada mengapa, beliau tidak ada apa-apa. Beliau bukanlah seorang yang menentang hadis Nabi dan sebagainya. Barulah pada waktu itu menjadi reda. Riwayat 109 terus. Okey, membaca baris yang keempat daripada bawah. Innahu minna la ba'sa bi, bermaksud apa? Laisa huwa mimman yuttahamu binifaq. Dia bukan seorang munafik wahai Abu Nujaib. Bukannya seorang zindik, bukannya seorang bid'ah dan juga orang yang menentang kebenaran. Tidak, dia sebahagian daripada kami. Cuma bagi pandangan dia pada riwayat tersebut adanya dhaaf, maka pada waktu itu dinukilkan apa yang dia rasa untuk dikongsikan. Itulah Bushair bin Ka'ab. Terus Jami'i awsafil Islam, perkara yang menggabungkan segala pada waktu itu kebaikan daripada akhlak-akhlak Islam. Apakah benda yang kalau kita ada, maka kita akan mengumpulkan akhlak-akhlak Islam, sifat-sifat Islam yang baik dan sempurna. Dan kalaulah tidak ada, maka sukar untuk kita mengumpulkan semua akhlak-akhlak Islam yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Riwayat 160 terus. Maka daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, beliau berkata, aku telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, kulli fil islami, katakanlah kepadaku satu perkataan tentang Islam. La as'alu anhu, aku tidak perlu bertanya kepada sesiapa pun, ba'daka, sesudahmu. Apakah perkataan yang boleh memudahkan aku nak mengamalkan Islam? Satu je. Pada waktu tu dia minta ringkasan. Maka Nabi SAW, wa fi hadis Abi Usamah, ghairaka, dengan perkataan ghairaka pada tempat ba'daka. Maka apa sabda Nabi? Qul, katakanlah, amantu billah, aku benar-benar beriman kepada Allah, summa istaqim, dan kemudian aku beristiqamah di atas perkataan ikrar aku tadi. Dia pada waktu itu istiqamah di atas keimanan sehinggalah kepada akhir hayatnya. Maka ini memang betul. Mana-mana orang yang mempunyai keimanan dan kuat dan istiqamah yang jitu, maka pada waktu itu mudah untuk dia melakukan apapun ketaatan dan apapun amalan. Keimanan, kepercayaan kepada setiap janji Allah dan Rasul, dan istiqamah pada waktu itu terus menerus untuk melakukan sesuatu. Sebab itu pada baris yang kedua daripada atas, sebab itu kata Qadhi Iyad pada baris yang kedua, thumma istaqamu. Apakah maksud thumma istaqamu? Waltazamu ta'atah, dia terus menerus berpegang kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala ila an tufu, sehinggalah pada waktu itu wafat, meninggal dunia. Terus baca hadis berikutnya. Terus okey, apakah maksud istiqamah? Okey, tafsirul istiqamah. Maka di sini kita nampak ada lebih kurang 4 baris yang nak menerangkan apakah itu istiqamah. Maka apakah istiqamah?
husulul apa biwujudiha, apabila seseorang itu ada istiqamah, husulul khairat, maka dia pasti akan beroleh segala kebaikan. Wa man lam yakun, dan orang yang pada situasinya tidak ada istiqamah, da'a, maka sia-sialah kelakuan, wa khaba, dan pada waktu itu rugilah segala usahanya. Maka istiqamah bermaksud seseorang itu dia benar-benar menjaga segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan terus-menerus melakukan perkara tersebut sehinggalah dia meninggal dunia. Maka orang yang istiqamah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sebab itu sabda Nabi daripada riwayat Aisyah, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang Allah paling cinta adalah yang berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Riwayat yang seterusnya, bab yang ke-14, tafadulil Islam, berkenaan tentang Islam mana yang lebih baik, wa ayyu umurihi afdal, dan urusan agama yang manakah yang paling afdal, akhlak sikap yang mana yang paling afdal. Terus ada seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, Islam manakah yang paling baik? Maka kalau kita lihat, Nabi bila ditanya walaupun kadang-kala soalan yang sama, cara Nabi menjawab berbeza. Sebab itu Imam Nawawi jelaskan pada baris yang ketiga daripada bawah tajuk yang ke-14 tersebut, baris yang ketiga, maknahu khisaluh, iaitu akhlak ataupun sifat Islam manakah yang paling afdal. Maka kata para ulama, jumpa tak? Wa innama waqa'a ikhtilaful jawab. Kenapa adanya percanggahan jawapan? Ketika mana berkenaan tentang soalan orang Islam yang paling baik ataupun perbuatan-perbuatan yang lain. Likhtilafi halisa'il wal hadirin. Kerana berbezanya pada waktu itu orang yang bertanya. Nabi suka menjawab dengan perbuatan dan amalan yang bersesuaian dengan seseorang tersebut. Sebab itu berbeza jawapan Nabi walaupun soalan yang sama. Fakana fi ahadil mawdi'ain al-haja ila ifsha'i salam. Maka dalam contoh ini sahabat yang bertanya ini, dia bertanya apakah amalan yang paling afdal. Maka Nabi suruh menjawab salam kerana mungkin Nabi nampak dan lihat bahawa orang ini tidak banyak memberi salam. Maka sebab itu jawapan Nabi walaupun soalan yang sama, berbeza jawapan dia mengikut kesesuaian pada waktu itu kepada orang yang bertanya. Terus qal, baca. Maka sabda Nabi SAW, Islam yang paling baik, tut'imut ta'am, adalah orang yang sentiasa berkongsi memberi makanan. Dan inilah amalan dan sikap Nabi Allah Ibrahim dan baginda Nabi SAW suka memberi makan kepada orang lain. Dan akhlak yang kedua untuk menjadi orang Islam yang paling baik adalah wataqra'us salam, dan kamu memberi salam kepada semua orang. Ala man arafta, orang yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, dan juga kepada orang yang kamu tidak kenal. Maka sebab itu penting untuk kita banyak menyebarkan salam, ifsya'us salam. Lihat kepada fiqhul hadis, baris yang kedua, 4, 6, 8 daripada bawah, kata para ulama, daripada hadis ini, al-hathu ala it'ami ta'am, galakan untuk memperbanyakkan memberi makan, berkongsi rezeki. Wal-i'tina'u binaf'il muslimin, mengambil berat tentang manfaat-manfaat orang Islam. Mengambil berat untuk memberi manfaat kepada orang Islam. Yang ketiga, wal-kaf, menjaga daripada menyakiti mereka dengan ucapan ataupun perbuatan. Yang keempat, al-hathu ala ta'allufi qulubil muslimin, galakan untuk menyatukan hati-hati umat Islam, dan juga ada beberapa lagi yang kita boleh baca sendiri bawah tersebut. Bab yang ke-14, riwayat 162. Terus
Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma berkata, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, sa'ala Rasulullah, telah bertanya kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, ayyul muslimina khair, siapakah jenis orang Islam yang paling baik? Maka Nabi menjawab, man salimal muslimun, seseorang yang orang Islam yang lain merasa selamat, sejahtera daripada lidahnya dan daripada tangan dia, daripada perbuatan dan ucapan dia. Dia jaga, orang lain tak terasa. Ada orang bila dia nampak je orang tertentu, dia menjadi takut. So dia tahu orang ni jenis bercakap tak menjaga lidah, akan mengguriskan hati dan perasaan dia. Maka itu bukanlah orang Islam yang sempurna. Orang Islam yang sempurna, pada waktu itu orang lain berasa aman daripada kejahatan lidah dan kejahatan perbuatannya. Terus, baca sampai habis riwayat dan riwayat dia punya matan adalah lebih kurang sama. Terus, terus 165. Maka sama soalan dia. Daripada sini kita nampak maksud alif lam al-muslim, man salim al-muslim. Orang Islam itu adalah orang Islam yang lain merasa selamat daripada kejahatan lidah dan tangan dia. Maka apakah maksud alif lam al-muslim tadi? Ada orang menyangka kalaulah orang lain tak merasa aman daripada kejahatan tangan dan lidahnya, maka pada waktu itu dia bukanlah Islam. Tak. Maka dalam hadis seperti ini diterangkan, ayyul islami afdalu. Maksud daripada alif lam itu adalah Islam yang sempurna, Islam yang terbaik adalah orang yang orang lain berasa aman daripada kejahatan dan ucapan dia. Lalu kalaulah dia tak buat begitu, orang Islam takut dengan dia, dia masih Islam, bukanlah bererti dia terkeluar daripada Islam. Jelas ke jelas? 165 teruskan. Nabi SAW telah ditanya, ayyul muslimin afdal, orang Islam manakah yang paling afdal, yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab tadi dengan ucapan bahawa orang Islam yang lain merasa selamat daripada lidah dan juga perbuatan dia. Bab yang ke-15, bayani khisal, penerangan berkenaan tentang sifat. Manittasafa, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut, wajadah halawatal iman, pasti akan mendapat kemanisan iman. Nakkan kemanisan iman, jaga betul-betul 3 perkara ini. Terus, Nabi SAW bersabda, hadis daripada Anas bin Malik, Salasun, ada 3 sifat. Man kunna, seseorang yang padanya, fihi, padanya terdapat, padanya wajadah terdapat, bihinna, dengan ketiga-tiga sifat ini. Maka apakah yang dia akan dapat? Halawatal iman, kemanisan iman. Seseorang yang ada 3 sifat ini, maka pada waktu itu dia akan merasai kemanisan iman. Dia akan rasa kemanisan iman. Apakah maksud kemanisan iman? Kita lihat dulu muka surat sebelah baris yang kedua. Halawatul iman, kemanisan iman bermaksud istilzazut ta'at, bila dia buat ketaatan, kebaikan, dia rasa manis, dia rasa seronok, dia rasa best. Itu kemanisan iman. Wa tahammulil masyak, dan dia sanggup menanggung kesukaran dalam untuk mencari redha Allah. Wa ithari zalika ala ardi dunya, dan dia melebihkan untuk mendapat kemanisan iman ini walaupun terpaksa mengorbankan segala dunianya. Kemanisan iman. Maka apakah 3 sifat tersebut? Yang pertama, man kana Allah wa rasuluh, seseorang yang adalah Allah dan Rasulnya, ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, mimma siwahuma, daripada yang selainnya.
dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya, maka itu adalah sifat yang pertama. Muka surat sebelah, apakah yang dimaksudkan dengan mencintai Allah? Baris yang kedua, bifi'li ta'ah. Maksud mencintai Allah, lakukan ketaatan-ketaatan yang Allah suruh. Maksud daripada mencintai Allah adalah pada waktu itu watarki mukhalafatih, tinggalkan pada waktu itu orang-orang yang pada waktu itu tinggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kata qadhi ayat, hadzal hadis yang kita baca ini adalah sama makna dengan hadis yang kita baca akan merasai kemanisan iman. Man radiya billah, seseorang yang redha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Maka kata qadhiyat, kenapa begitu? Wa dzalika annahu la tasihhu mahabbatullah wa rasulih, bahawa sebenarnya tidak benar-benar terjadinya cinta kepada Allah dan Rasul secara hakikat selagi mana pada waktu itu dia tidak melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus, maka yang pertama, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Sifat yang kedua, yang ini tajuk bab, wa an yuhibbal mar'a, dia tidak mengasihi seseorang kecuali hanya kerana Allah. Dia suka seseorang hanya kerana Allah. Dia benci seseorang hanya kerana Allah. Maka ini sifat yang kedua untuk mendapat kemanisan iman. Sifat yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kufur, sebagaimana takut dan bencinya manusia untuk dicampakkan ke dalam api. Wa an yakraha, dan dia membenci, tidak menyukai, an ya'uda fil matar, untuk kembali, an ya'uda fil kufur, untuk kembali kepada kekufuran sesudah, selepas daripada Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Kama yakrah, sebagaimana dia tidak suka, dia benci, an yuqdhafa finnar, untuk dicampakkan dalam api. Macam mana dia tak suka untuk dekat kepada api yang sedang membara, dia tak suka dan tak nak dekat pun kepada kekufuran yang boleh merosakkan keimanan dia. Riwayat 167, teruskan. Sama je, terus. Sabda Nabi SAW, terus. Barang siapa yang ada padanya ketiga-tiga sifat ini, wajada ta'mal iman, dia akan merasai iman, iaitu merasai kemanisan iman. Terus, apakah tiga sifat itu sama? Baca laju sikit sampai habis. Okey, yang ni ada beza. Maka apakah bezanya? Dalam riwayat sebelum ini, dia mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Dalam riwayat ini, apakah perbezaan dia? Dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali kerana Allah. Beza. Dalam riwayat sebelum ini, dia mencintai Allah dan Rasul lebih daripada segala-galanya. Dalam riwayat ini, pada waktu itu dia tidak mencintai seseorang kecuali semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang sama. Cuma pada waktu itu yang nombor dua diletakkan pada bahagian yang pertama. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak lihat di sini. Pada baris yang kelima, 245. Maka kata para ulama, al-hubbu fillah. Kita hanya boleh mencintai seseorang kerana Allah bila? Min thamarati hubbillah, apabila kita benar-benar mencintai Allah. Kita hanya boleh mencintai seseorang kerana Allah, bukan kerana ada tujuan dunia yang lain. Kita hanya boleh mencintai seseorang hanya kerana Allah apabila kita benar-benar cinta akan Allah Subhanahu wa taala. Macam zaman kita lah, orang yang benar-benar mencintai kereta, contoh mencintai kereta katakanlah, maka dia akan mencintai semua orang yang pada waktu itu ada minat sama seperti dia. Dan dia mencintai orang lain yang ada kereta dia sama. Bukan kerana rupa, bukan kerana harta, tapi kerana kecintaan pada kereta yang sama. Dan begitulah juga benda-benda lain yang kita boleh kiaskan. Maka sebab itu penting, kita hanya boleh mencintai seseorang kerana Allah
apabila kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Nawawi. Terus waman kana, baca. Dan seseorang yang mana dia lebih rela untuk dicampakkan dalam api daripada dia kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Dia takkan kembali kepada kekufuran. Maka orang ini adalah orang yang akan merasai kemanisan iman. Riwayat 168 terus. Minta maaf. Maka dalam riwayat yang 168, dia bukan datang dengan perkataan kufur, tapi dia datang dengan perkataan daripada kembali kepada Yahudi ataupun Nasrani. Terus riwayat bab yang ke-16. Bab ini nak menerangkan, hadis yang dibawa ini nak menerangkan kewajipan mencintai Nabi SAW aksar, lebih daripada kecintaan pada keluarga, wal walad, anak, wal walid, ibu bapa, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Wa itlaqi adamil iman, dan keumuman tidak berimannya kepada orang yang tidak pada waktu itu mempunyai cinta yang seperti ini. Pada waktu itu, wa itlaqi adamil iman, dan tidaklah beriman orang yang tidak mencintai Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Maka apakah maksud daripada mencintai dengan iman? Mencintai Nabi SAW seperti yang di atas? Maka sebenarnya ada penerangan dia. Lihat pada baris yang kedua, 5 daripada bawah, 6 daripada bawah. Qala Ibn Battal, maksud daripada hadis ini mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya adalah manistakmalal iman. Orang yang bila sempurna iman dia, alima, dia akan mengetahui anna haqqan Nabi, bahawa tanggungjawab dia kepada Nabi SAW akad adalah lebih daripada tanggungjawab kepada ibu bapa, anak dan manusia keseluruhan dia. Li'anna bihi, kerana dengan sebab Nabi kita diselamatkan daripada neraka, bahkan diberi petunjuk daripada kesesatan. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, wa min mahabbatih, dan maksud daripada mencintai Nabi, nusrati sunanih, menolong sunnah-sunnah Nabi SAW, menyebarkan. Wadhabbi an syariatih, mempertahankan orang-orang yang menyerang syariat baginda. Wa tamanna huduri hayatih, dan pada waktu itu berkeinginan untuk kalaulah hadir pada waktu itu bersama dengan Nabi SAW waktu hidup baginda. Maka ini adalah maksud daripada keimanan. Terus baca. Daripada Anas radhiyallahu taala beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, la yu'minu abdun. Dalam riwayat Abdul Waris pula menyebut la yu'minu rajul. Maka terjemahannya lebih kurang sama. Satu abdun bermaksud hamba, rajul bermaksud lelaki. Tidak sempurna iman seorang hamba hatta akuna, sehingga aku menjadi ahabba ilaih, orang yang paling dia cintai lebih daripada dirinya, min ahlih, daripada keluarganya, wa malih, dan daripada manusia keseluruhannya, daripada harta dan manusia keseluruhannya. Riwayat 170 baca. Sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu hatta aku nak habba ilaih, sehingga aku lebih dicintai olehnya, min waladih, daripada anak, wa walidih, daripada ibu bapa, wan nasi ajma'in, bahkan daripada manusia keseluruhan dia. Dia kena mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya, bermaksud dia kena melebihkan Nabi lebih daripada segala-galanya. Bab yang ke-17 terus. Yang ni kita sambung nanti. Kita sambung dalam jam 10.45 insya-Allah.
ada 15 minit untuk untuk tasmi' hadis. 45 minit.